Jangan terkejut sekarang, perhambaan masih wujud sampai sekarang. Sebab itu kita beberapa tahun lepas kita terkejut dengan kisah berlaku lagi perhambaan di London. Orang putih yang kita puja dan puji sebagai paling bijak kononnya itu masih melakukan perhambaan di selatan London. Keluar berita di Peckford Place ataupun di Stockwell Lambeth, adalah beberapa distrik di London itu. Yang penting dia di South London. Dia pakai dalam berita yang keluar masa tu, domestic slave with invisible handcuffs. Berlaku ketika, dan melibatkan rakyat Malaysia. Dia ngikut tok guru mana lah, tak apa nak sesat ke apa, dia duduk jadi hamba kepada tok guru dia itu. Hamba betul. Keluarga nak bawa balik ke Malaysia, tak ada dah banyak apa, dia jadi pening gitulah. Dulu orang pelik, kenapalah Quran cerita bab-bab perhambaan walaupun hamba dah tak wujud lagi. Mana dia orang kutuk pula Quran, ini berita soal khabar semalam, orang dah tak ada dah perhambaan. Apa cerita benda-benda Quran, benda-benda hamba? Memang kita tak nafikan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Itulah ia melepaskan hamba dari perhambaan. Surah Al-Balad ayat 11 sampai 13. Orientalis gelak, Quran sok khabar semalam. Mana ada perhambaan zaman sekarang? Ada ke naik yang susah itu adalah melepaskan hamba? Mana ada hamba lagi? Rupa-rupanya masih ada lagi perhambaan di zaman moden. Dalam Global Slavery Index di 162 buah negara, tradisi perhambaan masih wujud sampai sekarang. Ada 10 negara yang diyakini menyumbang 76% daripada total jumlah warga dunia yang hidup dalam perhambaan. Angkanya diperkirakan mencapai 29.8 juta, termasuklah di China, Nigeria, Ethiopia, Russia, Thailand, Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan juga Bangladesh. Dan negara yang paling ramai sekali hamba di dunia, India, masih ada sampai sekarang. Selain itu ada juga di Haiti, Pakistan, Mauritania. Mauritania ni di sebelah barat Afrika masih amalkan sampai sekarang. Penduduk aja hanya ada 3.8 juta, tapi hamba 150,000 orang. Masih lagi ada. Cuma perhambaan bentuk moden, dia memiliki definisi yang pelbagai. Kita panggil pemerdagangan manusia, ataupun tenaga kerja paksa, ataupun eksploitasi kanak-kanak, tapi masih sama dalam konteks perhambaan. Sebab itu dalam bahasa Arab, hamba sahaya dalam bahasa Arab disebut abid ataupun ariq. Dan perhambaan ini dah wujud beribu-ribu tahun dan telah ditemui di kalangan bangsa-bangsa kuno di Mesir, di China, di India, di Greek, di Rom, dan disebut dalam banyak kitab-kitab Samawi, sama ada Taurat ataupun Injil. Termasuklah ni saya sebut tadi, orang Melayu. Melayu ni dulu tuan-tuan, tradisi hamba ni sangat kuat. Dalam tradisi Melayu, hamba terbahagi kepada 3 kumpulan utama. Pertama, hamba raja. Yang kedua, hamba berhutang. Yang ketiga, hamba biasa. Siapakah dia hamba raja? Baik itu kadang kita berdesing telinga kalau ada orang dia bangga dia jadi hamba raja. Awak kerja protokol, bukan hamba raja. Hamba raja ni istilah hina. Dia kau beginilah gaya ustaz, kerja istana ke kerja apa, tuanku berangkat mana memang dah jadi hamba raja. Tak betul. Ayat awak tak betul. Hamba raja ni lain. Hamba raja ini dikenali sebagai budak raja atau digelarkan biduanda. Asalnya adalah hamba raja ni orang yang menderhaka
ataupun dia melakukan macam-macam kesalahan jenayah, ditangkap oleh pihak Temenggung, tapi akhirnya diampunkan oleh raja. Jadi biasanya hamba raja ni terdiri daripada tawanan perang ataupun banduan. Hamba raja ni keturunannya akan jadi hamba raja juga secara turun-temurun. Namun taraf hamba raja dia tinggi sikit daripada hamba-hamba yang grade lain. Dia kita sekarang hamba cara grade lah, 41, 44, 48, 52. Hamba juga tu, hamba bergrade dia panggil. Jadi hamba raja tinggi sikit, mungkin jusa ke atas. Yang lain ni 54 ke bawah. Dia tinggi sikit. Dan mereka ini mendapat perlindungan istimewa daripada pemerintah dan akan dibebaskan dengan keampunan dan keizinan raja. Jadi hamba pertama hamba raja. Jangan guna istilah ni kalau tuan-tuan tak pernah buat jenayah. Untuk orang pernah buat jenayah saja. Kalau setakat kerja protokol tu bukan hamba raja. Itu memang kerja kita menyiapkan persiapan apa semua. Yang kedua, hamba berhutang. Hamba berhutang ini orang biasa yang menjadi hamba kerana gagal membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan, ataupun orang yang melakukan kesalahan berjaya ditangkap tapi tak dapat nak pulangkan balik barang yang dia curi atau tak mampu nak membayar denda. Itu dia panggil hamba berhutang. Dan dia bagi kepada beberapa kategori. Orang berhutang ini untuk orang yang terikat dengan hutang yang akan dibebaskan bila hutang selesai. Yang kedua ada anak emas. Anak emas ni orang yang menjadi hamba melalui perkahwinan. Yang ketiga hamba waris. Anak isteri hamba yang berhutang. Dan yang keempat hamba bayar. Hamba bayar ni abdi yang diserah oleh tuannya kepada orang lain untuk nak membayar hutang tuan dia. Hamba, isteri dan anak-anak dia akan tinggal bersama dengan pemiutang sampailah hutang dia selesai ataupun sehingga dia tamat tempoh berkhidmat seperti yang telah dipersetujui dalam surat. Tarafnya sebagai hamba akan lupus kalau hutang itu selesai dibayar. Dan mereka akan wajib duduk dengan pemiutang itu, kerjalah, cocok tanam, melombong, buat kerja-kerja rumah. Dan dia boleh dijual oleh tuannya bila-bila masa. Itu hamba berhutang. Yang ketiga hamba biasa. Hamba biasa ni golongan orang suruhan khas atau daripada keturunan hamba. Biasanya didapat melalui pembelian atau apabila berlakunya pertukaran master dia, tuan dia. Dan dia menjadi hak tuannya seumur hidup. Dan ada 3 jenis hamba biasa. Pertama hamba abdi, hamba dibeli, biduanda. Hamba abdi ni dia buat kerja berat. Hamba yang beli biasa. Kalau hamba biduanda orang suruhan yang dimiliki oleh raja. Hamba abdi ni pula kita bagi pada 6 kategori. Pertama hamba tawanan, ni tawanan perang. Hamba diranggah. Hamba diranggah ni orang bukan Islam yang dicolek dan dijual oleh para peniaga hamba abdi. Yang ketiga hamba Habsyi, ni import daripada Afrika. Yang keempat hamba hulun, pesalah yang menyerah diri pada pemerintah. Yang kelima hamba serah, orang yang menyerah diri menjadi hamba sebab hidup susah, pekerjaan tak ada. Dan yang keenam anak keluarga hamba, maknanya isteri dan anak-anak kepada hamba abdi. Benda ni dulu wujud, sekarang dah tak ada. Kenapa tak ada? Islam mengubah. Ni bagus Islam, merdeka kan. Tapi mungkin kulit dah tak hamba, jiwa hamba lagi lah. Dia keturunan macam mana? Jiwa hamba tu ada, so buat kerja tak buat-buat, rupa keturunan hamba dulu. Jadi pegawai tapi hati hamba memang habis lah. Penat bos dapat nak bos begini. Dia tak kerja buat kerja melainkan disuruh, rupa jiwa hamba.